Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam sesi Sembang Guaman Jabatan Bantuan Guaman. Sebagai host saya pagi-pagi ini, saya Nur Hamiza binti Ghazali daripada Jabatan Bantuan Guaman Ipoh Perak, dan host bersama saya pada pagi ini Puan Hazlin binti Haldi, pengarah Jabatan Bantuan Guaman Ipoh Perak. Pada hari ini kita akan bincang suatu topik yang agak menarik dan boleh dikatakan agak panas jugalah. Yang mana iaitu bertajuk nafkah, keperluan, kehendak atau kemampuan, khasnya untuk nafkah anak. Okay, sebagaimana yang kita maklum nafkah merupakan satu keperluan penting dalam kehidupan seseorang, apatah lagi melibatkan nafkah anak-anak yang tidak mampu untuk menguruskan diri mereka sendiri, sama ada ibu bapa mereka masih lagi dalam perkahwinan maupun di luar perkahwinan. Okey, isu nafkah ni kita tengok adalah satu yang penting dalam masyarakat kita, dan dia patut diberi satu keutamaan lah. Dia satu yang penting dan patut diberi perhatian kerana isu ni selalu dipandang remeh, dipandang enteng. Jadi bila isu nafkah ini tidak dititik beratkan, selalunya yang akan terabai adalah anak-anak perkahwinan. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Kita nak agar anak-anak tersebut walaupun berlaku perceraian ataupun tidak berlaku perceraian, jadi nasib anak-anak ini akan terbela untuk meneruskan kehidupan di jangka masa panjang lah. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk yang macam Puan Nur Hamiza maklumkan tadi, dan kita akan kupas dari sudut hukum syarak dan juga undang-undang syariah. Dan yang perlu kita beri perhatian pertimbangan dan menentukan bila perlunya nafkah ini dibayar, siapa yang wajib membayar, apa jenis nafkah yang ada, kadar dan tindakan yang perlu diambil, dan apa yang akan berlaku kalau kegagalan untuk melaksanakan bayaran nafkah tersebut. Okey. Bagi mengupas topik pada kali ini, bersama-sama kita dalam sesi guaman kali ini adalah seorang pegawai syariah yang sedang bertugas di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, iaitu Tuan Muhammad Sohibul Kafi. Okey. Sebelum bagi memperkenalkan kita punya panel pada pagi ini, saya kenalkan Tuan Muhammad Sohibul Kafi merupakan seorang pendakwa syar'i di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pada sebelum ni lah, selama 3 tahun pernah bertugas di sana. Kemudian bertugas pula di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor sebagai seorang hakim selama 5 tahun. Khususnya 5 tahun selanjutnya bertugas sebagai pegawai syariah di Jabatan Bantuan Guaman Ipoh Perak, dan pegawai suluh selama 8 bulan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan yang terkini di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan penjabat Ketua Hakim Syar'i sebagai pegawai penyelidik Ketua Hakim Syar'i. Jadi banyak kan dia punya pengalaman tu, daripada suluh, lepas tu hakim, pegawai syariah yang bawa kes di mahkamah. Jadi memang sesuai lah kita jemput hari ni Tuan Sohib. Kata apa? Berdasarkan latar belakang tersebut, saya percaya Tuan mempunyai banyak pengalaman dan juga telah terlibat secara tidak langsung dalam mengendalikan kes-kes yang melibatkan tuntutan nafkah anak, khasnya nafkah anak orang Islam lah, di Mahkamah Syariah. Jadi saya ucapkan terima kasih Tuan sekali lagi kerana sudi hadir dalam sesi sembang kita pada pagi kali ini, dan juga untuk berkongsi tentang keperkaran dan juga pengalaman Tuan lah dalam topik ini, yang ringkas namun menarik untuk dikupas dan dikongsi bersama. Dan yang paling penting, nafkah ni sebagaimana kita maklum merupakan satu keperluan penting dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okay, Tuan, sebelum kita pergi detail, kita pergi jauh tentang topik pada hari ini, boleh saya mohon untuk Tuan jelaskan sikit apa maksudkan dengan nafkah dan juga nafkah anak, Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Hazlin dan juga Puan Nur Hamiza serta pihak Jabatan Bantuan Guaman yang menjemput saya dalam program podcast ini. Okay, bagi menjawab persoalan tadi, bagi nafkah ini maksudnya ialah keperluan asas seseorang seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Di dalam Islam terdapat beberapa jenis nafkah. Yang pertamanya tu nafkah manusia kepada dirinya sendiri.
Ya. Jadi sebelum beri kepada orang lain, dia perlu beri satu bahagian daripada pendapatan ataupun gaji dia tu kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ialah nafkah usul ayah atau datuk kepada furuk, anak atau cucu. Ini yang lazim lah ya, tanggungjawab bapa menafkahi anak kandungnya. Kemudian yang ketiga ialah nafkah furuk kepada usul. Contohnya bagi anak-anak yang telah dewasa, yang telah mempunyai pekerjaan tetap, pendapatan tetap, seorang yang berjaya. Jadi ibu bapanya kan, biar lazimnya kan Puan kan, dia dah meningkat usia senja. Jadi kurang sihat, tak boleh nak bekerja, tiada pendapatan tetap. Ini tanggungjawab anak tersebut untuk memberi nafkah kepada ibu bapa yang telah tua ya. Kemudian ada juga nafkah yang kita sebut nafkah suami kepada isteri. Sebagai contoh, nafkah yang diperuntukkan kepada isteri dalam sepanjang tempoh perkahwinan. Dan apabila berlaku perceraian juga, kita ada sebut juga sebagai nafkah dalam tempoh iddah. Bila bercerai isteri tu perlu disediakan tempat tinggal dan makan minumnya juga ya. Dan juga nafkah yang lain. Jadi bila menyebut kepada khususnya nafkah anak yang kita bincangkan secara spesifik pada hari ini, ia adalah khusus kepada keperluan hidup anak-anak yang wajib disediakan oleh bapa tersebut ya, berdasarkan kemampuan dan keperluan anak. Ini termasuklah 5 item yang selalu kalau kita pengamal undang-undang sebut sebagai tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan seperti kos persediaan awal persekolahan dan juga keagamaan ya, seperti kos perayaan Aidilfitri dan juga perubatan. Ini adalah berdasarkan pada Seksyen 73 yang termaktub di dalam peruntukan undang-undang disebut di hampir setiap negeri ada Akta Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri ya. Itu ada disebut di situ. Ya. Tapi tuan kiranya macam tuan maklumkan tadi, apa-apa pun dia kena mampu dulu untuk diri dia sendiri. Dia macam satu portion tu untuk diri dia sendiri, macam bapa tu. Baru dia boleh untuk delegatekan duit-duit tu kepada yang lain-lain tu lah tuan ya? Ya betul Puan. Diri sendiri itulah yang menjadi keutamaan dia dulu. Ya betul Puan. Okey tuan, kalau sekarang ni siapa yang berhak mendapat nafkah anak-anak ni tuan? Dan siapa yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkah untuk anak-anak perkahwinan tu? Okey. Bagi soalan ini puannya suka saya nak membuat kepada beberapa pecahan yang untuk 3 pecahan utama lah ya. Kita juga boleh membicarakan dari segi nafkah tersebut, nafkah anak yang dilahirkan dalam perkahwinan yang sah dan juga nafkah anak yang tidak sah taraf dan juga nafkah anak angkat. Okey, bagi kategori pertama puannya, yang anak yang belum boleh pandai berdikari berhak menerima nafkah dan biasanya bapa kandung yang bertanggungjawab untuk membayar nafkah tersebut. Jika bapa itu tidak mampu untuk memberi nafkah, maka tanggungjawab itu berpindah kepada datuk sebelah bapa dan juga waris lelaki mengikut susunan tertib wali. Ya. Jadi di sini kita tengok bukanlah tanggungjawab tu kalau bapa tu tak mampu dia terus habis di situ ya. Dia akan ada waris-warisnya yang lain tu akan menggalas ganti tanggungjawab memberi nafkah tersebut. Kiranya untuk anak yang sataran ni, pakcik-pakcik jangan lari lah ya. Kalau bapak tu tak mampu, datuk, pakcik-pakcik yang di bawah tu kena kiranya membantulah untuk menafkahi anak tersebut kan? Ya betul Puan. Ini sama dalam kes faraid. Sebab kadang-kadang lazimnya kita melihat dalam kes faraid waris-waris yang lelaki ni berlumba-lumba untuk mendapatkan harta tersebut. Sebenarnya bila ada pemberian bahagian harta pusaka tu ada sebenarnya datang sekali dengan tanggungjawab yang besar memberi nafkah. Sebab itulah kalau dalam ilmu faraid ni kita lihat lelaki tu mendapat lebih daripada wanita ya. Jangan nak minta duitnya lebih hartanya, tapi tanggungjawab kepada yang anak-anak tu semua tidak dijalankan tuan kan. Betul Puan. Jadi bagi kategori yang kedua pula ialah nafkah anak yang tidak sah taraf. Nafkah anak tak sah taraf ini ia jatuh kepada tanggungjawab ibu tersebut ya. Ini ada disebut diperuntukkan di bawah Seksyen 80 Akta Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Bagi nafkah anak angkat pula, bapa angkat yang telah menerima anak itu sebagai anak angkat apabila buat pendaftaran secara sah di Jabatan Pendaftaran Negara, ia adalah tanggungjawab bapa angkat tersebut untuk memberi nafkah kepada anak angkat tersebut. Tuan, berkaitan dengan anak tak sah taraf tadi kan, tadi tuan kata tanggungjawab untuk bagi nafkah tu kepada ibu tadi. Okey, maksudnya maksudnya kita kata bapa biologi lah. Jadi dia tak ada peranan di situ untuk bagi nafkah anak tu, macam mana? Dia tidak ada menjadi peranan di dalam situ kerana dia maksudnya dia tidak boleh
dijadikan pihak-pihak sebagai menuntut nafkah anak tersebut. Walaupun kalau dia dah berkahwin dengan ibu tadi tu. Jika dalam situasi berkahwin pula puan, kebiasaannya lah lazim kan dalam kehidupan rumah tangga ni ibu bapa suami isteri akan tolong menolong. Jadi tidak salah ya untuk bapa yang biologi ni untuk memberi nafkah kepada anak tersebut. Cuma dari sudut perundangannya dia tidak boleh dinamakan sebagai pihak-pihak untuk diwajibkan. Dia boleh memberi kepada tanggungjawab sosial seperti itulah. So rumusan dia tuan, kalau anak sah taraf, bapa kandung dan juga warga lelaki di situlah yang anda bapa dia tu. Kalau anak tidak sah taraf, ibu kepada kanak tersebut dan juga family belah ibu lah. Betul puan. Betul. Kalau yang anak angkat tadi, bapa angkat lah. Bapa angkat. Betul. Okey. Tuan, selain daripada kita tahu dah siapa yang patut menerima nafkah dan juga siapa yang pemberi nafkah, jadi boleh tak Tuan terangkan perkara-perkara yang dipertimbangkan dalam menentukan jenis-jenis nafkah yang diperlukan oleh anak-anak tadi dan juga berapa kadar yang diperlukan oleh anak-anak tadi. Okay, berdasarkan pada soalan ini puan, terima kasih. Pertama, keperluan sebenar anak ni kita melihat kepada sekolah ya, persediaan awal persekolahan, baju sekolah, kelengkapan persekolahan seperti kasut sekolah, yuran sekolah dan sebagainya. Kemudian makan minum, tempat tinggal ni biasalah kadang-kadang ada yang sewa bilik, ada sewa rumah dan sebagainya, dan juga perubatannya kerana anak ni alhamdulillah ada kalau anak sihat, tapi kalau ada anak yang memerlukan rawatan perubatan yang khusus, jadi perlu kepada rawatan seperti contoh rawatan untuk asma, eczema dan sebagainya. Jadi untuk menentukan kadar nafkah ini dia tidak sahaja mahkamah tidak melihat sahaja kepada keperluan anak tersebut. Perlu juga ditimbang kepada kemampuan bapa dan juga kehidupan beliau ya. Di situ ada dibahaskan bapa ini ada juga yang kategorinya fakir, sederhana dan juga kaya raya ya. Mesti seimbang. Mahkamah akan nilai semua ini sebelum tentukan kadar nafkah. Jadi Allah ada sebut ya dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat ke-7 yang bermaksud hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah ia memberi nafkah daripada apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya ya. Dalam surah ayat yang lain pula puannya, surah Al-Baqarah ayat 233 Allah telah berfirman bermaksudnya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi di sinilah berbalik kepada takrifan yang pertama berkaitan nafkah itu lah. Nafkah itu ada bahagiannya kepada diri sendiri tu sendiri. Bapa tu kena ada berhak kepada nafkah tu sebelum dia boleh memberi kepada nafkah anak dan seterusnya. Dia tengok kemampuan bapa jugalah tuan kan. Betul. Tak bolehlah kiranya bekas isteri ke apa untuk minta satu eman yang mungkin tidak mampu untuk bapa itu membayar kepada anaknya. Betul puan. Okay, Tuan, boleh tak Tuan jelaskan berkenaan dengan antara beza antara keperluan anak tadi dan juga kehendak anak tadi, yang mana satu yang perlu diutamakan dalam menentukan kadar nafkah tadilah. Okay. Dan juga mohon untuk kalau Tuan dapat bagi contoh-contoh yang mana di satu kita katakan sebagai keperluan dan mana kehendak. Satu dikatakan sebagai kehendak. Okay. Terima kasih puan. Keperluan ni puan adalah satu perkara yang mesti ada untuk seseorang itu meneruskan kehidupan ataupun seseorang anak itu meneruskan kehidupan. Bagi contoh makan minum, pakaian, pendidikan asas, tempat tinggal dan perubatannya seperti yang kita nyatakan dalam perundangan lah. Memang dah dispesifikkan 5 perkara tersebut. Kehendak ni pula ialah benda tambahan yang mana kehidupan tu boleh diteruskan, tetapi mungkin adalah berlaku sedikit kesukaran. Sebagai contoh macam barang-barang yang perlu berbentuk mewah, sebagai iPhone ataupun permainan PS5. Jadi anak ini tanpa perkara ini pun sebenarnya boleh meneruskan kehidupan. Jadi tinggal lagi dalam menentukan sama ada anak-anak ni berhak mendapat perkara-perkara tersebut juga melihat kepada status bapanya. Jika bapa beliau tu mampu, jutawan, ada kaya raya, tak ada masalah lah untuk sediakan keperluan tersebut kan. Jadi dalam penentuan nafkah ni yang diutamakan ialah keperluan. Ikutlah tuan kan, kalau bapa tu kaya nak pergi macam jenis kelas tu ada masalah, kelas deram, kelas swimming, kelas apa pun tuan kan. Tapi kalau
bapa tu tak mampu dan hanya boleh untuk memberi sekadar untuk keberlangsungan hidup yang 5 item yang Tuan cakap tadi pun, itu kira dah mematuhi dari segi peruntukan undang-undang lah Tuan kan. Berdasarkan pengalaman saya pun juga puan, bapa yang mampu ni dia boleh menguruskan percutian anak. Sekiranya perkara itu memang lazim dinikmati semasa dalam tempoh perkahwinan, bapa ni memang boleh menyediakan hujung tahun je bagi luar negara dan sebagainya, ataupun hujung bulan pergi bercuti di dalam negeri. Itu adalah perkara yang mengikut kepada kemampuan Itu bapa. kira bonus lah kalau dapat. Betul. Kalau tak kata dalam perkahwinan, benda tu dah jadi satu orang kata kebiasaan, Betul. kelaziman dalam perkahwinan mereka. Jadi kalau kata berlaku perceraian dan bapa tu masih lagi ekonomi lagi masih stabil, mampu sebagainya, maknanya dia boleh meneruskan benda tersebut. Betul puan. Dan in fact dia kena teruskan keadaan itu sebab dia kalau anak tu dah pernah menikmati kehidupan sebegitu, tiba-tiba berlaku perceraian, dia tak dapat lagi perkara-perkara seperti itu, dia akan memberi ketekanan emosi jugalah kepada anak-anak tu. Sedangkan anak-anak tu tahu bapa dia mampu. Dan dia orang dah biasa dengan keadaan. Tinggal lagi ibu bapa, maksudnya ibu sebagai penjaga sah perlu masukkan perkara-perkara ini dalam tuntutan kes di mahkamah lah. Kena bagi tahu hakim lah. Kalau hakim tak diberitahu, kita tak tahu. Okay, Tuan, satu lagi saya nak tanya. Tadi kita dah tahu dah keperluan dengan kehendak. Jadi saya nak tahu juga antara keperluan tadi ni, keperluan anak tadi dengan juga sebab Tuan dah sebut tadi kena tengok juga kemampuan bapa. Jadi antara dua perkara ni, keperluan dan juga kehendak, sebenarnya yang mana yang lebih utama yang akan orang kata diambil kira untuk menentukan keadaan anak tadi, keadaan nafkah anak tadi? Nak tengok keperluan anak dahulu ataupun kena tengok kemampuan semata-mata, kemampuan bapa semata-mata? Biasanya mahkamah akan melihat kepada kedua-dua perkara ni puan lah. Kita tak akan berat mana sebelah bapa kepada keperluan anak ke. Dia akan ditimbang sepenuhnya berdasarkan kepada keperluan anak dan juga kemampuan bapa tu. Maknanya tak adalah kata orang kata apa, tengok kemampuan bapa sampai kalau bapa tak, orang kata apa, kena utamakan bapa lah semata-mata. Tidaklah, maksudnya kena balance antara dua tu. Maksudnya kalau anak bapa dapat makan, anak pun dapat makan jugalah. Sebab dalam peruntukan undang-undang Seksyen 73 ataupun enactment undang-undang keluarga Islam negeri tu memang menyebut sebegitu. Melihat kepada 5 perkara yang kita biasa sebut tadi tu, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga pendidikan, perubatan, melihat kepada kemampuan dan status bapa tersebut. Begitu. Baik-baik Tuan. Okey Tuan, kalau katakanlah bapa tu atau penjaga tu dia tak ada kemampuan untuk tanggung nafkah anak-anak perkahwinan tu, apa solusi lain yang boleh dibuat Tuan untuk menangani isu nafkah ni? Okey, bagi kes yang tak mampu ni kan puan, boleh bapa ni sebenarnya boleh minta mahkamah untuk tetapkan nafkah mengikut kemampuan. Jadi pengalaman kita sebagai pegawai suluh di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, di situ ada ruang untuk pihak-pihak ini berbincang sebenarnya. Dan saya percaya juga, saya juga di Jawatan Bantuan Guaman juga terdapat proses mediasi. Yang mana bapa ni dan ibu sebenarnya mereka boleh berbincang bagaimana untuk penetapan nafkah anak tu. Tidak semestinya lah kita kena pergi berlawan kes di mahkamah saja. Boleh berbincang yang mana rumusannya tu boleh dapat win-win situation. Bapa tu pun tidaklah terlalu berat pada bapa, ibu pun tidak terlalu terbeban sebab nak perlu top up pula nafkah tersebut kan. Jadi solusi yang lain juga, sekiranya berlaku perubahan pendapatan ataupun tenaga bapa tu sendiri, sebagai contoh yang paling praktikal yang kita boleh lihat ialah apabila berlakunya pandemik COVID-19 ya puan. Jadi berlakulah ramai yang hilang pekerjaan dan perkara ini memang melanda satu dunia kan. Kita tahu kadang-kadang bapa yang mempunyai pekerjaan yang hebat-hebat, pilot, juruterbang, engineer, jurutera pun mereka kehilangan pekerjaan, sumber mata pencarian. Jadi di sini mereka boleh mohon untuk ubah perintah berkaitan nafkah anak yang telah mahkamah keluarkan sebelum ini. Kiranya boleh Tuan, masa tu katakanlah sebelum pandemik, contoh yang Tuan bagi tu pendapatannya banyak tu, tapi bila pandemik dia mohon untuk pengurangan. Tapi katakanlah selepas few years, 5 tahun ke, dia dah dapat balik ke kemampuan dia, ke pekerjaan asal dia, kita ubah lagi, tak ada boleh, masalah Tuan kan. Banyak ibu kali sebagai penjaga mengambil tindakan pula, boleh memfailkan ubah perintah kerana nafkah anak ini dia tidak statik puan. Dia selagi anak itu belum mencecah umur 18 tahun, boleh failkan permohonan ubah perintah nafkah anak.
Dan selain daripada itu puan-puan, kalau kita tengok dari segi tanggungjawab sosial pula, kita ada Baitul Mal dan juga kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang boleh membantu. Yang boleh membantu. Dan berkongsi pengalaman kita mengendalikan kes, ada klien-klien yang pernah berkongsi mendapat bantuan sumbangan Aidilfitri dan juga bantuan bayaran sewa rumah secara 1 tahun genap. Dan juga bantuan pendidikan persekolahan anak Jadi di sini ibu bapa ibu sebagai penjaga sah anak tersebut kena memainkan peranan lah Maksudnya kita kena mohon usaha sikit lah. kena usahalah mohon demi anak-anak ni. Yalah. Sebab anak-anak ni dia masih kecil dia kita kena bantu dia. Macam Tuan tadi Tuan ada sebut berkaitan dengan sehingga umur 18. Kalau kata anak tadi ni selepas umur 18 tapi anak ni mungkin masih lagi belajar, tak mampu lagi untuk menguruskan diri dia, menanggung nafkah diri dia, boleh ke dia nak minta bapa tadi ni sambung ataupun lagi yang pihak penjaga yang berkewajipan untuk tanggung nafkah dia, masih boleh lagi ke untuk setakat 18 semata-mata? Masih boleh lagi puan Kalau mengikut kepada peruntukan undang-undang Seksyen 80 ada menyebut nafkah anak ini hendaklah terhenti pada umur anak itu 18 tahun. Tapi dia tidak bersifat automatik puan Maksudnya bapa kena pergi ke mahkamah untuk memfailkan permohonan untuk membatalkan perintah nafkah anak tersebut. Maknanya bila dah capai umur 18, bapa tu kena pergi mohon untuk batalkan. Betul. Sekiranya dia mahu membatalkan lah. Tapi kalau kata situasi anak yang tadi ni, dia nak meneruskan tu dia kena buat satu permohonan lain ke ataupun macam mana? Ya betul puan. Anak itu setelah mencapai umur majoriti 18 tahun, dia sendiri anak itu ataupun orang lain dia boleh mohon untuk nafkah anak, contohnya untuk melanjutkan kajian di peringkat yang lebih tinggi lah, contoh diploma ke, pengajian tinggi ke, sarjana muda ke dan sebagainya tinggal lagi nafkah anak ni kita boleh melihat kepada kategori anak lelaki dan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu setelah mencapai umur 18 tahun masih belum berkahwin, tidak mempunyai pekerjaan yang boleh menyara hidupnya sendiri dan juga mengalami macam sakit kurang upaya berkaitan dengan jasmani ataupun otak, dia boleh mohon untuk diteruskan nafkah anak tu. Jadi kalau yang untuk anak lelaki ni dia untuk biasanya untuk sambung pelajaran lah. Dia selagi dia kalau tak berkahwin tu tak menjadi faktor yang dipertimbangkan lah dalam kes anak perempuan tadi. Untuk anak lelaki tadi dah ada umur tak Tuan? Sekali orang duk ingat kita boleh dia orang ni boleh ijazah pertama tu sampai habis semua sampai master PhD lazimnya bagus soalan tu Puan. Biasanya untuk pengajian kelulusan pendidikan tertinggi yang pertama sahaja. Lebih kurang diploma atau degree lah. Diploma ataupun degree. Yang mana dia boleh membantu anak tu untuk mencari pekerjaan yang baik. Jadi kalau lepas tu dia dah cari kerja, dia nak sambung master, dia dah ada pendapatan. Tanggungan dia sendirilah. Betul. Maknanya kalau kata anak perempuan ni lebih sikit lah daripada anak lelaki tadi. Kalau kata yang ada masalah dari segi kesihatan tadi tu maksudnya boleh diteruskan oleh bapa tadi lah. Cuma kena ada satu permohonan untuk lanjutkan tersebut perintah lain dalam mahkamah. Okey Tuan, apa kriteria yang boleh menyebabkan macam bapa tu atau penjaga tu terlepas dari tanggungjawab untuk menafkahi anak tu Tuan? Ada tak? Okey, dalam undang-undang ada menyebut berkaitan dengan tanggungjawab bapa untuk memberi nafkah anak ni tidak pernah terlepas kepada anak-anak itulah. Kecuali lah berlaku beberapa perkara Yang pertamanya seperti mana kalau dah diperintahkan seorang bapa tu memberi nafkah kepada anaknya, bapa itu meninggal dunia. Jadi bapa itu meninggal dunia, terlepaslah tanggungjawab dia. Ataupun anak yang diperintahkan untuk mendapat nafkah tu, anak tu pula berlaku meninggal dunia. Itu pun terlepaslah juga. Jadi selain daripada yang contoh saya sebut tadi, ialah berkaitan dengan bila anak tu dah berjaya untuk berdikari dan boleh menyara hidupnya sendiri, terutamanya selepas umur 18 tahun tadilah seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi ni kita boleh balik pada yang awal tadi, atau di mana kalau katakanlah bapa kandung tu meninggal, jadi yang lelaki sulah bapa lah akan untuk menafkahi anak tu kan. Dalam kategori pertama tadi, sekiranya bapa kandung telah meninggal dunia, jadi
tanggungjawab tu pergi kepada datuk sebelah bapa. Datuk atau Kalau bapa-bapa susunan tu kalau tadi kan kita faham kan siapa yang berhak dapat yang tuan sebut tadi pasal pusaka tadi Betul. kan. Jadi kalau ikut susunan tu contohlah bapa tadi meninggal dunia tapi dia ada lagi atuk dia, kemudian bapa saudara dia sebelah bapa tadi tu. Jadi kalau ikut susunan tu siapa yang perlu yang maksudnya ikut susunan tu siapa yang pertama kena tanggung, kemudian Selepas siapa bapa tu. Kalau ikut susunannya, yang pertamanya ialah datuk sebelah bapa lah, iaitu bapa kepada bapa tersebut. Kalau datuk sebelah bapa telah meninggal dunia atau tidak kemampuan, pergi kepada adik-beradik lelaki, bapa kepada bapa maksudnya tersebut. dia pergi kepada yang lelaki saja Ya, lah. betul. Maknanya kalau kata mak saudara dia tak bertanggungan lah. Tidaklah diletak pula pada bapa saudara yang orang kata apa, mak saudara tadi kahwin, so bapa saudara kahwin, kiranya Dia akan melihat kepada susunan tertib wali kalau tertib tu yang sebelah lelaki sahaja. lelaki saja lah. Okey. Okay, Tuan, kita fahamlah berdasarkan kewajipan tanggungan nafkah anak. Seandainya lah sekiranya berlaku pengabaian nafkah anak ni, boleh Tuan nyatakan sedikit tak apa kesan bila berlaku pengabaian nafkah anak? Contoh dah sepatutnya bapa tanggung, bapa ni berkemampuan tapi enggan melaksanakan tanggungjawab nafkah anak ni. Jadi apa kesan pengabaian terhadap anak-anak ni yang kita biasalah kita. Terima kasih Puan. Kaitan dengan kesan pengabaian nafkah anak ni, kita boleh lihat dari segi anak-anak itu akan terabai dari segi pendidikannya. Yalah, yang pastinya bila tak dapat nafkah tu, sukarlah bagi anak tu meneruskan persekolahan, belanja sekolah, nak pergi sekolah kan, makan minum di sekolah bagaimana, pakaian uniform sekolah lagi kan. Juga ada berkaitan dengan kesan kesihatan. Kalau makan minum terabai, kita tak ambil gizi yang seimbang. Jadi inilah yang berlaku ya dalam masyarakat, masalah anak-anak terbantuk ke dan sebagainya. Salah satulah faktornya, kita tak kata semua. Dan juga berkaitan dengan masalah tekanan emosi. Ini juga akan membina satu gap berhubungan ya. Jadi hubungan yang tidak mesra antara bapa dan anak itu ya. Dan dalam pengalaman kita juga dalam mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan nafkah anak ni ya, ada yang ini berkaitan dengan kes anak tu nak menuntut nafkah lanjutan untuk meneruskan pengajian di peringkat diploma. Jadi anak ni berasa sangat tertekan di segi emosi dan stres kerana bapa ini tidak mampu untuk bantunya. Sampai dia kadang-kadang makan dia terpaksa dicatur. Apa lagi nak beli buku dengan kos pengajian, yuran dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara ini akan melibatkan tekanan emosi untuk anak-anak. Lebih memburukkan keadaan lagi kalau anak itu adalah anak perempuan. Yang mana kita tahu dalam Islam, anak perempuan ni walinya bapa. Nak kahwin nanti bapa juga. Jadi bila ini yang akan jadi masalah sosial tu berpanjangan. Kepada masalah nak berkahwin nanti pun dia akan seboleh-bolehnya elak nak bertemu dengan bapa dia. Tapi ada juga Tuan, macam seorang bapa ataupun pihak yang menjaga tadi enggan bagi nafkah anak walaupun dia berkemampuan. Ada juga orang yang macam tu. Betul. Dia kadang-kadang ia adalah rentetan daripada exit polisi perkahwinan tu, perceraian tu yang tidak sihat. Berlaku dendam kesumat antara suami dan isteri. Jadi kadang-kadang isteri ni dia kata nak tengok anak, bagi nafkah dulu. Yang bapa pula, saya nak tengok anak. Kalau tak bagi tengok anak, saya tak nak nafkah. Jadi perkara ni yang jadi isu. Tak akan selesai kalau kita hanya berpegang kepada dendam kesumat ni. Yang penting ibu bapa ataupun suami isteri ni berlakukan seperti orang dewasa dan move on ya. Jadi bila sudah berlaku perceraian itu, tinggalkanlah. Apa yang berlaku perkara itu adalah antara sesama mereka. Tak ada kaitan tanggungjawab kepada anak itu adalah perkara yang lain. Ya. Okey. Baik Tuan. Okey Tuan, kalau prosedur nak tuntut nafkah anak di mahkamah syariah ni macam mana Tuan? Dan siapa yang boleh pergi filekan untuk tuntutan tu? Okey, terima kasih Puan. Berkaitan dengan prosedur ni, ia adalah tanggungjawab penjaga yang sah ya. Lazimnya ibulah selalu yang mendapat hak jagaan ni ibu. Jadi ibu ni perlu pergi ke mahkamah syariah untuk memfailkan kes tuntutan nafkah anak. Jadi kita nak tahu macam mana nak tahu nak pergi mahkamah mana. Kita boleh pergi mahkamah mana-mana je. Jadi ibu ni dia biasanya kena failkan kes di tempat mahkamah syariah di mana tempat dia bermastautin. Contohnya kalau ibu tu dan anak-anak tu tinggal di Kuala Lumpur, jadi boleh failkan kes di mahkamah syariah Kuala Lumpur lah.
Tapi kalau ibu tu tinggal di Ipoh, kena pergilah mahkamah syariah Ipoh untuk memfailkan kes tuntutan nafkah anak. Dia tak perlu dua-dua pasangan duduk di tempat yang sama tadi, mana yang pemohon yang nak filekan tu Puan. yang kena Betul Puan. Dan bila filekan kes ni kan, perlu bawa juga dokumen-dokumen sokongan seperti surat beranak, CJ pengangkatan kalau melibatkan nafkah anak angkat kan, CJ nikah, CJ cerai, dan juga berkaitan dengan dokumen-dokumen perbelanjaan lah, seperti resit pembelian kasut, jadi baju raya, semua tu tuan kan, kos apa rawatan, expenses ubatan, di situ. Tuan, kalau maaf saya celak berkenaan dengan tadi, kita tahu kalau kata tu kebiasaan tuan kata ibulah sebagai penjaga, jadi dia yang kena mohon. Tapi dalam situasi yang anak anak tak satara tadi, tuan kata ibu yang patut menanggung nafkah anak tu. Andai katalah ibu tadi enggan ataupun macam mana, siapa yang patut mohon di mahkamah untuk mendapatkan nafkah anak tadi? Contoh anak tadi duduk dengan atuknya ke atau neneknya ke. Jadi adakah atuk atau nenek tu yang boleh jadi pemohon bagi menggantikan? Ya, betul. Betul. Terima kasih Puan. Jadi atuk atau yang penjaga tersebut perlulah memfailkan kes di mahkamah syariah menuntut supaya ibu kandung ni untuk menyediakan keperluan nafkah anak dan juga allowance tu. Mahkamah boleh perintahkan kepada ibu kandung ni untuk menyediakan keperluan. Sebab ada juga kejadian yang jenis dia tinggalkan anak dia dekat rumah mak ayah tok nenek tu, kemudian maknya pergi bekerja dan tak balik, tapi tak bagi juga nafkah untuk anak kan. Di situ. Okay, Tuan, satu lagi, andai katalah mahkamah dah keluarkan perintah, pihak-pihak pun dah terima perintah tersebut untuk nafkah anak tadi, namun orang yang bertanggungan untuk nafkah yang telah diperintahkan untuk laksanakan nafkah ni enggan laksanakan juga perintah tu dan memang tak buat pun. Jadi apa tindakan yang kita boleh ambil bagi tujuan membolehkan anak tu mendapat nafkah dan juga supaya perintah tu dilaksanakan sebagaimana yang telah mahkamah perintahkan? Apa tindakan yang boleh dibuat? Tindakan yang boleh dilakukan khususnya pada penjaga ataupun ibu ni, para ibu di luar sana boleh mohon untuk tindakan penguatkuasaan macam tahan gaji, sita harta atau waran tangkap Dan kalau tak, biasalah kita masyarakat awam tak cakna ataupun kurang arif prosiding ni, boleh pergi ke Jabatan Bantuan Guaman untuk mohon bantuan untuk mengendalikan kes ni lah Selain daripada itu, kalau perintah nafkah ni telah dikeluarkan dan bapa masih lagi culas untuk membayar nafkah tersebut, puan-puan khususnya para ibu yang di luar sana tu boleh merujuk kepada Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga BSK yang terdapat di Mahkamah Syariah di setiap negeri-negeri di mana membantu golongan-golongan menghadapi masalah berkaitan pelaksanaan perintah pembayaran nafkah Fungsi bahagian sokongan keluarga ini adalah meraikan masalah yang biasanya dihadapi oleh wanita atau ibu tunggal yang suka mendapat nafkah seperti yang diperintahkan mahkamah, melaksanakan penguatkuasaan kepada perintah mahkamah, memberi khidmat nasihat perundangan kepada orang awam. Dan BSK ni puan juga mempunyai bantuan kewangan sara hidup sementara kepada keluarga yang menghadapi masalah tuntutan nafkah anak Boleh bantu juga. Boleh juga ada dana untuk memberi bantuan awal lah kepada anak-anak meneruskan kelangsungan hidup ni Jadi di situlah mahkamah syariah itu tidaklah semata-mata mengeluarkan satu perintah ataupun kertas yang tidak bernilai Dia boleh dikuatkuasakan, dia mempunyai kuasa cengkaman taringnya tu dikuatkuasakan oleh pihak BSK yang juga dibantu kadang-kadang oleh JBG juga akan membantu juga. Tapi kena tampil ke depan lah kita. Kena tampil ke depan. Tak boleh lah kita just duduk diam saja. Tidak boleh duduk bersedih. Boleh ke BSK tu lah tuan kan. Di setiap negeri ada tuan Di mahkamah sendiri pergi ke BSK dan maklumkan pasangan tu ataupun bapa kepada kanak-kanak itu dia dah culas dalam mematuhi perintah nafkah tersebut. Jadi mohon ke BSK untuk dikuatkuasakan perintah itu. Ya betul. Okey, Tuan, sikit lagi berkenaan dengan bila kita kuatkuasa perintah tu, boleh tak Tuan terangkan sampai peringkat apa yang orang kata apa tindakan yang paling agak orang kata paling keras lah kita katakan yang boleh memaksa pihak bapa tadi untuk bayar nafkah anak tu, sampai peringkat mana Jun? Maksud saya macam selain daripada tahanan pendapatan yang kata potong gaji, jadi apa lagi selain daripada itu yang boleh memaksa menekan pihak yang bertanggungan untuk bayar nafkah anak tu? Okay, tindakan yang paling keras boleh dikenakan, ini kita membicarakan bapa yang tidak bertanggungjawab sebab di luar sana ramai saja bapa yang bertanggungjawab dan memberi nafkah anak mengikut perintah mahkamah. Tapi kalau jenis yang memang tak culas, tak nak dengar patuh perintah mahkamah ni, kita boleh mohon untuk perintah pengkomitan. Masukkan bapa ni untuk
ditahan di dalam penjara lah, tidak melebihi dalam 30 hari. Dan kebiasaannya pengalaman kita pun kalau mengendalikan kes-kes seperti ini, bila bapa ni dengar saja, dia akan kena lock up, kena tahan di penjara. Dia akan bayar lah. Pada masa itu dia akan bayar. Jadi kadang-kadang ada setengah bapa ni dia perlukan sedikit tekan push. Kita kena push sikit. Tapi janganlah jangan pula pihak lelaki di sebelah sana ingatkan apa tu semua culas, tidak. Dia ada segelintir saja. Ramai juga saya tengok yang dia patuh. Patuh dengan perintah tu. Cuma bila segelintir tu dia macam rosak lah nama-nama bapa-bapa yang lain tu kan. Dan tambah lagi Puan, kalau ada situasi-situasi khas yang macam COVID-19 tadi kan, kalau memang dia betul-betul tak mampu, dia tak sepatutnya mengelak ataupun tak nak pergi ke mahkamah. Sebab tindakan pengkomitan tu boleh dibuat. Jadi apa yang dia perlu, dia tampil ke hadapan, mohon tahu untuk ubah perintah mahkamah tersebut bersesuaian dengan keadaan status ekonomi dia masa tu. Dia bukan setakat kata tadi, kita kata bukan setakat bapa lah, maknanya mana-mana pihak yang telah diperintahkan untuk laksanakan perintah tu, kalau gagal boleh sampai ke peringkat itu tu. Betul. Maksudnya kalau kata tadi datuk ke saudara sebelah lelaki lah, maknanya kalau kata dah ada perintah tak buat, boleh dikuatkuasakan sampai peringkat itu juga. Kan? Janji ada perintah mahkamah. Janji ada perintah mahkamah. Mana penting jugalah yang perintah tu yang dan juga sebagai kaum orang kata apa, pihak yang ibu tadi pun atau pihak penjaga tadi tidaklah boleh tunggu saja kan. Betul. Kena ambil tindakan ke depan jugalah. Maksudnya kena main peranan jugalah Tuan. Kita tunggu je tak akan ke mana jugalah. Betul, Ibu tu dia kena usaha juga. Ya, Puan. Sekarang bila kira bagus jugalah Tuan kita buat podcast ni, sebab at least ibu yang mana melihat podcast kita ni, dia tahu okey, kalau suami yang culas, apa kita kena buat? Apa dia orang kena buat? Boleh pergi ke BSK di mana-mana negeri, di mahkamah di mana negeri tu, dan maklum bawa perintah tu sekali. Jangan tak bawa perintah pula, bawa perintah bagi tahu bapa kepada anak itu tidak mematuhi perintah tersebut. Kalau duduk diam memang sampai sudah lah. Betul. Tak dapat lah. Okey lah, melangin di pucuk katil pun tak selesai masalah. Tak selesai lah. Nangis sampai sudah tak selesai kat tu. Betul. Saya percaya juga Jabatan Bantuan Guaman pun akan ada program-program promosi, turun padang dan sebagainya kan. Kita kongsikan jugalah apa yang pernah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pernah buat. Kita pergi juga program-program turun ke bawah ni, grassroots lah ya. Maksudnya kita ada program yang seminar pengukuhan institusi kekeluargaan, SPIKE ya, in short, yang mana kita pergi ke tempat-tempat seperti PPR, Desa Tun Razak, dan juga masjid ke ahli Korea. Di sana tu kita akan buat program seperti kesedaran undang-undang lah ya, legal awareness, yang mana kita buat forum, yang mana kita pegawai-pegawai kita, pegawai suluh, pegawai BSK ke, kita akan turun padang. Di situ kita akan bertemu dengan masyarakat setempat. Maksudnya dia tidaklah perlu datang ke sini ke pihak mahkamah. Kita datang, kita bagi kesedaran. Bila dia orang dah ada kesedaran berkaitan hak-hak yang mereka boleh tuntut tu, baru mereka akan berani untuk ke mahkamah. Ada yang dia orang tak tahu. Kadang-kadang tak tahu, betul. Kadang-kadang tak tahu. Nak pergi ke mana? Dah culas macam tu, nak pergi ke mana? Duduk diam. So bila ada yang tengok podcast ni, dia orang tahu okey, ini tindakan-tindakan yang boleh diambil. Betul, Puan. Okey. Okay, Tuan, terima kasih Tuan di atas perkongsian dan juga pencerahan yang telah Tuan bentangkan tadi sepanjang proses podcast dan diskusi inilah Tuan. Saya juga ucapkan terima kasih, kami juga ucapkan terima kasih pada pendengar-pendengar yang setia bersama kita pada hari ini, pada start daripada awal tadi sampailah ke penghujung ni. Dan jika ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen atau hadir ke Jabatan Bantuan Guaman yang berhampiran di setiap negeri. Dan kepada pendengar-pendengar juga, jangan lupa untuk like, share dan juga follow laman rasmi Facebook Jabatan Bantuan Guaman untuk lebih banyak lagi sesi sembang Guaman yang menarik selepas ini, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Tuan hadir pada hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih.